السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan kesyukuran di atas rahmat yang diberinya kepada kita dapat sama-sama kita pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah, sama-sama kita berzikir, sama-sama kita mengaminkan doa, dan sama-sama kita mempelajari kitab Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita sambung buku surat 134. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun ziarah akan orang sakit itu seperti barang yang datang pada hadis. Sabdanya, barang siapa ziarah akan orang sakit dengan dia, yakni pada hari Ashura, maka seolah-olah ia ziarah akan sekalian anak Adam alaihi salam. Ziarah orang sakit ini merupakan tuntutan dalam hukum syarak kita. Tidaklah terbatas pada Yaumul Ashura 10 Muharram, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, udul marida wa atimul jai'a. Ziarahlah orang sakit dan berilah makan orang yang lapar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an daripada Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an. Di antara beberapa hadis yang lain yang menggalakkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ziarah orang sakit, di antaranya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta anna abdi fulanun marida falam ta'udhu? Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu? Yani lawajadta rahmati wa karami wa mathubati. Ya ibna Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Qala ya Rabb, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Qala ama alimta annahu istad'amaka ay talaba at-ta'am minka abdi fulanun falam tut'imhu. Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Qala ya ibna Adam,
istasqaituka falam tusqini qala ya rab kaifa usqika wa anta rabbal alamin qala istasqaka abdi fulan falam tusqihi ay talaba minka an tusqiyahu falam taf'al ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta zalika indi rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada hari kiamat, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'uduni, aku sakit kamu tidak ziarah aku. Allah berfirman begitu, aku sakit engkau tidak ziarah aku. Qala ya Rabb, maka hamba Allah ini, anak Adam ni akan menjawab, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana aku nak ziarah engkau ya Allah, wa anta rabbul alamin, engkaulah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Qala ama alimta anna abdi fulanun marida, adakah kamu tidak ketahui ada seorang hambaku yang sakit? Falam ta'uduhu, kamu tidak ziarah dia. Ama alimta law uttahu, apakah kamu tidak mengetahui sekiranya kamu ziarah dia, la wajadtani indahu, pasti kamu akan mendapati aku di sisi orang yang sakit itu. Dapati di sudut mana? Ulama hadis kata la wajadta rahmati, nescaya kamu akan mendapat rahmatku pada orang sakit itu. Karena ziarah orang sakit itu, la wajadtani, nescaya engkau akan mendapat rahmatku. La wajadtani, nescaya kamu akan mendapat, la wajadta karami, akan mendapat kemuliaanku. La wajadtani ay la wajadta mathubati, nescaya kamu akan mendapat pahala di sisiku. Mana kalau kita ziarah orang sakit, nescaya kamu akan mendapati aku. Mana bukan Allah itu bertempat gitu. Allah tidak bertempat. Tak boleh kata kita akan dapat mendapati Allah. Oleh sebab itu hadis ni perlu kita huraikan. Mereka yang kata Allah bertempat ada di arasy. Hadis ni sebut barang siapa yang ziarah orang sakit, nescaya kamu akan mendapati aku dekat orang sakit tu. Dekat orang sakit sana Allah ada, kejap ada di dekat arasy, kejap ada dekat orang sakit, kejap ada dekat hajar, kejap mana satu. Sebab itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah adalah yang paling betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Quran dan hadis paling betul. Kalau kita kata di atas, macam mana pula ada hadis ni? Nescaya kamu akan mendapati aku, mana ada Allah dekat mana? Ada dekat orang sakit. Berapa ramai orang sakit dalam dunia ni? Di Melaka pun ada orang sakit, di Selangor ada orang sakit, di Kedah ada orang sakit, Perak pun ada orang sakit, Malaysia aja dah berapa dah, belum masuk Indonesia lagi. Jadi kita nak pakai tauhid mana? Pakailah tauhid Asy'ariyah, bahawa Allah itu ianya maujud, tetapi laisa fi makanin, ia tidak ada pada tempat. Maujud dah. Jangan ditanya di mana. Allah itu ada gitu, tetapi tidak pada tempat. Kerana kalau pada tempat, ianya adalah benda yang baru. Yang dinamakan tahayyuz, iaitu akhuz sifati wa faraghan minal makan, mengambil zat satu tempat yang lapang, maka mengambil tempat yang lapang itu dinamakan makhluk. Macam mana nak huraikan hadis ini? Ulama hadis kata la wajadtani indahu ay la wajadta rahmati, saya kamu akan mendapati rahmatku. Di sisinya, di sisi orang sakit, apabila kamu ziarah, nescaya kamu akan dapat aku, dapatlah rahmatku. La wajadtani indahu ay la wajadta maghfirati, nescaya kamu akan mendapat keampunan daripadaku, akan mendapat keredaan daripadaku, akan mendapat pahala daripadaku, akan mendapatkan karamah, iaitu daripada kemuliaanku, akan mendapat daripada limpahan kelebihanku, kurniaanku. Mana la wajadta fadli indahu, mana nescaya kamu akan mendapat limpahan kurniaanku di sisi orang yang sakit tadi. Kalau kamu ziarah dia, kamu dapat daripada aku. Ini disebut oleh Nabi SAW. Tapi kalau
belajar ilmu tauhid 3 ni, Allah bertempat mana adalah dekat orang sakit ataupun golongan hakikat yang sesat. Golongan hakikat. Orang golongan hakikat ni dia tidak hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil Muhammad je. Muhammad tu kata apa? Muhammad tu seperti postman dia kata. Muhammad tu seperti postman. Dia tolong hantar je, tolong sampai je. Dia macam kita. Kurang ajar. Dinasihatkan orang yang mengaji hakikat yang golongan-golongan sesat ni bertaubatlah. Tidak hormat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Muhammad. Kamu tu siapa? Muhammad kata. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak sempurna kalimah syahadah melainkan disertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sah sembahyang melainkan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya menyebut kalimah Muhammad, tetapi kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak berselawat ke atasku, maka dia adalah orang paling bakhil. Ni panggil Muhammad ni, siapa Muhammad? Ada pula Muhammad Zahir, ada Muhammad Batin, semua karut belaka. Jangan mencipta di dalam agama. Jangan mencipta dalam sudut agama ini yang tidak terdapat mana-mana riwayat sama ada pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama jadi sesat. Tak payah semayang, ada pula semayang zahir, ada semayang batin. Ni dah semayang lah, dah semayang. Pelempang dia bagi orang ni. Orang begini perlu dihukum kerana membawa fitnah. Tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh sebab itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada seorang ni suka tanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Macam hadis-hadis mutasyabihat. Contoh begini, nescaya kamu akan mendapati aku. Di mana Allah sekarang ni? Adakah kat orang sakit apa semua? Sayyidina Umar kata nak tahu jawapan? Nak tahu? Dia tanya ayat-ayat mutasyabihat. Nak tahu? Dia kata nak tahu lah. Tunggu sebentar, Sayyidina Umar kata. Itu Sayyidina Umar ambil pelepah tamar, dia ketuk kepala terus. Nak tahu? Saya tanya soalan lagi. Nak tahu? Dia kata nak tahu lah. Sayyidina Umar kata, ini jawapannya. Sayyidina Umar, dia ketuk kepala terus. Dah tahu? Dia kata dah tahu dah. Dah tahu dah. Saya tak mau tanya lagi dah. Itu baru pelepah tamar. Kau tanya lagi? Ni. Sayyidina Umar. Allah utuskan Sayyidina Umar. Dari sudut dakwah orang begini kena Sayyidina Umar. Kalau tidak dia akan meneruskan fitnah gitu. Membawakan kepada fitnah. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah tidak kamu ketahui lau udtahu lawajadtani indahu, kalau kamu ziarah orang yang sakit itu, nescaya kamu akan mendapati aku, mana mendapati rahmatku, mendapati limpahan kurniaku, akan mendapati kemuliaanku, akan mendapati pahala di sisi daripada aku di sisi orang yang kamu ziarah itu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istad'amtuka, aku telah memberi makan kepada kamu. Allah beritahu kepada anak Adam pada hari kiamat, aku telah beri makan kepada kamu. Falam tut'imni, tetapi kamu tak beri makan kepada aku. Anak Adam ni akan bertanya, ya Rabbi kaifa ut'imuka, bagaimana mungkin aku boleh nak beri makan kepada engkau ya Allah, wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Qala, Allah jawab, amma alimta annahu istat'amaka abdi fulanun, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya hambaku Sianu bin Sianu telah minta makanan daripada kamu. Orang ni susah minta makan kat kita, minta bantuan. Falam tut'imhu, kamu tak beri makan kepada dia, kamu tak beri makan. Apakah kamu tidak ketahui annaka law at'amtahu, kalau kau beri makan kepada hambaku yang meminta tadi, betul-betul dia susah ni, la wajadta zalika
indi, nescaya kamu akan mendapati aku berada di sisinya. Mana Allah memberikan kemuliaan, Allah berikan keampunan, Allah berikan keredaan, Allah berikan macam-macam lah. Sekiranya kalau kita tolong orang yang susah ni. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istasqaituhu, aku telah memberi minum kepada kamu, tetapi kamu tidak memberi minum kepadaku. Tidak memberi minum kepadaku. Hamba Allah ini akan jawab, ya Rabbi, bagaimana pula aku nak memberi minum kepada engkau sedangkan engkau Tuhan yang mentadbir segala alam. Maka Allah menjawab, qala istasqaka abdi fulanun, hambaku telah meminta minum kepada kamu. Hambaku ketika kamu duduk dalam dunia lu pernah minta minum kepada kamu, tetapi kamu tidak memberi minum kepadanya. Kamu tak buat pun. Dia mati dalam keadaan dahaga, kamu tak ada beri minum. Oleh sebab itu air tidak boleh kedekut. Air di antara benda-benda yang tidak boleh kita bakhil, di antaranya al-ma wal kala, wal ma, dan juga air serta rumput ataupun sayur-sayur lah gitu. Sayur-sayur. Orang Arab betul-betul. Orang Arab ni kalau kita minum, saya kalau dulu duduk Mesir, kalau musim panas bawa 2 botol air. Kalau kita minum sebotol, kawan sebelah akan minta. Kawan sebelah minta, kawan sebelah akan minta pula. Kalau bas tu sampai ke belakang, kira khalas habis. Bila kita tak bagi dia, kita ada baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara benda yang tidak boleh kita bakhil ialah alma. Kena bawa 2 botol. Satu sorok, satu kita kata ini sisa. Surul mukmin barakah. Dia kata sisa orang beriman berkat. Dah tu kita mana nak tahu dia tu beriman tak beriman. Dia guguk tuang. Guguk orang sebelah habis. Kira habis. Kalau satu bas tu habis semua. Memang begitu. Ini orang Arab Mesir. Orang Arab Mesir ni di antaranya suka beri salam. Di mana pun kita jumpa, Assalamualaikum. Itu orang Mesir. Sambil kita berjalan kalau pergi dekat Mekah, Assalamualaikum. Itu orang Mesir. Orang Arab lain kurang sikit. Kadang-kadang kita jumpa kat tandas pun, Assalamualaikum. Dia memang style orang Mesir ni, dia suka beri salam. Lagi satu, air tak boleh kita kut. Air adalah benda yang tidak boleh kita bakhil, dia kata. Dan mereka akan baca su'rul mu'min barakah. Terutama musim panas, memang panas betul kan, musim panas. Hatta kalau dalam masjid Sayyidina Hussein tu, kalau musim panas pun ada orang bawa air. Dia tuangkan. Ada orang bawa air. Maknanya panas gitu. Panas. Bukan ada aircon, dia tak ada aircon lah. Musim panas. Musim panas masjid sana tak ada aircon. Kerana orang Arab ni dia tahan panas. Sama balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak ketahui annaka law saqaitahu, sekiranya kamu telah memberi minum akan dia, la wajadta zalika indi, nescaya kamu akan mendapati aku di sisi orang yang kamu beri minum tadi. Berdasarkan hadis ini, iaitu hadis qudsi, menunjukkan bahawa ziarah orang sakit ni begitu banyak pahalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahulah. Hanya Allah sahaja yang tahu kelebihan dan pahala menziarah orang sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wa qala al-jumhur, para alim ulama bersepakat ziarah orang sakit ini pada asalnya mandubatun, hukumnya adalah sunat pada asalnya. Wa qad tasilu ila haddil wujub, dan ada kalanya boleh sampai ke tahap wajib. Fi haqqil ba'di, pada sebahagian orang. Contohnya kalau dia ni mumarrid, iaitu dia ni jururawat, maka dia terpaksa jaga orang sakit ni, wajib dia jagalah.
ataupun mumarridah, iaitu jururawat perempuan, tadi jururawat lelaki. Ya, contohnya lagi dalam hukum syarak membenarkan, mengharuskan meninggalkan sembahyang berjemaah kerana kita nak jaga orang sakit. Nanti kalau kita pergi sembahyang, tak ada orang nak talkinkan dia, dia dalam keadaan nazar ataupun hampir-hampir tanda nak mati. Kita nak pergi sembahyang, biarlah aku nak sembahyang, meninggal dunia, tak ada orang nak ajar dia kalimah syahadah, nyesal tak sudah. Hukum syarak membenarkan. Ataupun ada sesuatu lah dia nak minta waktu yang terakhir, permintaan terakhir. Orang kata tadi si arwah tadi dia nak minta nak beli cendol, kena cendol, sempat tu. Kalau tengah-tengah hari sempat nak beli cendol, dia kata nak beli cendol. Kita kata adalah cendol Melaka, cendol lain tak ada. Cendol, kalau cendol dia kata ada. Jadi kalau dia dapat minum, kita pun puas hati. Meninggal dunia, tak mati dalam keadaan kumpulan. Sebab orang nak meninggal ni macam-macam dia minta, macam-macam dia minta. Kerja inilah, kerja inilah. Kalau nak makan, dia nak minta makan ikan siakap, dia kata begitu. Ikan ni dia tak mau, ikan ini dia nak ikan, makan sekian-sekian, sebab itu permintaan terakhir. Oleh sebab itu dibenarkan dalam hukum syarak, diharuskan meninggalkan sembahyang berjemaah. Hatta sembahyang Jumaat pun dibenarkan kerana menjaga orang yang sakit hampir-hampir nak meninggal dunia. Sampai tahap begitu, supaya orang yang jaga ni boleh mentalkinkan kalimah syahadah la ilaha illallah di waktu yang terakhir, waktu yang terakhir. Itu sebab besar kelebihan bila sedemikian rupa, menunjukkan bahawa besarnya kelebihan menziarah orang sakit dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada kalanya menjadi wajib, ada kalanya menjadi wajib. Siapakah yang terlebih baik yang nak menziarah ini? Al-Imam At-Tabari menyebut tata'akkadu, bertambah digalakkan ziarah ini fi haqqi man turja barakatuhu, pada hak orang yang diharapkan berkatnya. Nampak? Kalau kita ziarah orang ni yang mana kita insya-Allah dapat berkat. Kita ziarah siapa? Ziarah orang alim. Mudah-mudahan dapat limpahan berkat yang Allah berikan, nafahat, iaitu limpahan nafahat daripada Allah Ta'ala kerana ziarah orang alim ni dapat berkatnya. Jadi kita jadi orang yang soleh, menjadi hamba Allah yang tunduk kepada Allah. Dengan berkat itu Allah limpahkan kepada ahli keluarga. Kalau boleh, dia kata bertambah muakkad, ditambahkan lagi, dituntut kalau kita ziarah orang yang boleh mendapat berkat. Ataupun orang alim pergi ziarah orang sakit, maka orang alim diziarah, Allah berikan berkat pada orang yang sakit tu. Dia pun rasa seronok, tambah bila dengar doa-doa ni, Allahu Akbar, berubah keadaan dia. Sebelum ni cerita buat menyanyi je kan. Tahun-tahun 60-an bila orang alim ni datang, dia dah teringat tentang zikir-zikir, mengingatkan tentang doa-doa, kerana ziarah dia ni menjadikan keberkatan. Menjadikan keberkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wa tusannu fi man yura'i halahu, dan disunatkan juga ziarah orang sakit ini orang yang boleh jaga dia. Siapa dia? Sahabat handai yang paling rapat, as-siddiq, iaitu orang yang sadiq, iaitu kawan dia yang rapat, al-qarib, kaum kerabat yang hampir, wal jar, ataupun jiran-jiran yang rapat dengan dia ni. Kalau dia ziarah dan boleh jaga, itu bertambah muakkadah ataupun terlebih digalakkan lagi. Terlebih digalakkan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita.
Dan ada pun bercelak mata seperti barang yang datang daripadanya, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bercelak pada hari Ashura dengan ismat, iaitu celak mata yang kita beli kat Mekah yang dalam botol tu, itu dia nama ismat al-ainain, nama dia, iaitu celak mata. Bukan celak-celak mata yang lain, itu celak mata ismat yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada sakit mata selama-lamanya. Walaupun hadis ni dhaif, hadis ni dhaif, tapi di sudut fadailul amal boleh diamalkan. Tetapi kita bukan berhujjah hanya di sudut kelebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cerahkan mata. Kita ni tak biasa pakai celak. Kalau pakai celak nanti orang kata macam pondan lah ustaz itu. Sebab kita ni tak biasa kan. Pakai pula orang kata macam pondan. Macam gatal lah sikit ustaz tu, dia kata. Bercelak-celak dia sebab dia kata. Sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya lagi. Adapun sapu kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Ini kelebihan menyantuni anak yatim. Adapun sapu kepala anak yatim seperti barang datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa menyapu atas kepala anak yatim hari Ashura. Hari Ashura. Hadis ini pun lemahlah. Tetapi bolehlah diamalkan. Boleh diamalkan. Ada riwayat-riwayat menyapu kepala anak yatim, tapi hadisnya lemah gitu. Boleh diamalkan, tapi tidak boleh berhujjah. Adapun sapu kepala anak yatim seperti barang datang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa menyapu di atas kepala anak yatim hari Ashura, diangkatkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiap-tiap bulu kepala darajat di dalam syurga. Dan barang siapa memakaikan pada hari Ashura akan miskin, maka sungguhnya seumpama ia memakaikan masakin, itu orang miskin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaliannya, dan dipakaikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala 70 pakaian syurga. Ini semua fadail semua ni. Kelebihan menyapu kepala anak yatim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Haisami menyebut dalam kitab Majma' bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masaha ra'sal yatim, man masaha ra'sal yatim, barang siapa yang menyapu kepala anak yatim, di umum lah, tak kira Yaumul Ashura ke ataupun hari-hari yang lain, la yamsahu illa lillah, tidak dia menyapunya melainkan kerana Allah. Kana lahu bi kulli sya'ratin, adalah baginya tiap-tiap helaian bulu rambut tadi, helaian rambut tadi, tamurru alaiha yaduhu, bila dia sapu ni yang dilalui oleh tangan dia ni, hasanatin, Allah tuliskan kebaikan. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin, siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan ataupun lelaki, indahu kuntu ana, sesungguhnya aku bersamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa huwa fil jannah, dia dalam syurga, kahataini, seperti ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua jari seolah-olah begitu rapatnya di dalam syurga. Mana orang yang berbaik ataupun menolong anak yatim, sama ada perempuan ataupun lelaki, besok kamu dalam syurga, yang menolong ini begitu rapatnya kamu dengan aku dalam syurga. Begitu besarnya pahala jaga anak yatim ni. Jangan kutip untuk anak yatim masuk alam poket, itu berdosa. Berdosa. Hanya boleh kita mengambil sekadar pengurusan anak yatim, bukan kita mengambil untuk kemewahan kita, maka samalah seperti api neraka kau masukkan dalam perut kamu. Itu bagi orang yang kutip-kutip ni. Kutip-kutip ni.
Ramai orang kutip-kutip ni. Kutip-kutip ni tanpa kebenaran. Tu depan tu, depan Maybank tu. Seorang perempuan kutip. Lama dia kutip. Bila ditangkap, bawa ke mahkamah, dia tak pergi hantar kepada anak yatim ni. Tak pergi hantar anak yatim. Dah lama duduk tu, Maybank depan tu. Kena tangkap. Mengaku duit ni tak diberikan. Dah tu bila sebelum dijatuhkan hukuman, dia nak rayu apa? Saya ni banyak sakit lah, macam-macam lah dia kata. Kencing manis lah apa semua. Darah tinggi, macam-macam. Yang kau duduk hari tu, selama ni tak ada pula kencing manis. Tu depan family store. Pun sama. Tulis itu anak yatim. Diberikan supaya dia berkelakuan 6 bulan. Lepas 6 bulan, dia pergi kutip balik. Berkelakuan 6 bulan. Mudah-mudahan lepas ni jangan lagi kutip tanpa kebenaran. Hantarkan pada anak yatim. Lepas 6 bulan cukup, dia pergi pula kutip depan family store. Bukan pergi pada anak yatim, bukan pergi kepada mak hafiz, masuk dalam bukit. Masuk dalam bukit. Ada minta pula derma, pergi mak hafiz pun tak wujud. Allahu akbar. Dia orang kita malu. Minta derma ni bagus. Kita nak derma orang, nak derma lillahi ta'ala untuk anak-anak yatim. Tapi mereka ni tanpa kebenaran. Pergi tanya dia tu. Tu contohnya. Kalau kita pergi tu lepas ni makan siapa? Gerai Rashid tu. Ramailah bawa begitu tu. Kan dia jauh pula, dia buka jubah warna putih dia, nampak seluar jin dia. Betul. Orang nak derma lillahi ta'ala, untuk anak yatim, untuk sekolah agama, pondok. Tapi orang ni tidak amanah. Tidak amanah. Penipu. Penipu. Ramai penipu. Bila bawa ke mahkamah, bila tangkap, ternyata memang tak sampai kepada anak yatim dan tak ada bukti-bukti bahawa memang sampai kepada mak hafiz. Semua masuk dalam poket. Semua masuk dalam poket. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau tuan-tuan ingat, dulu ada seorang perempuan, sekarang dah tak ada dah. Dia kena tangkap. Berapa lama duduk situ. Sama balik kita. Nabi SAW bersabda lagi, man masaha ala ra'si yatimin rahmatan. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Bukan usap je begitu, tapi tolong, mai sini kau anak yatim, aku usapkan. Setiap aku usapkan, aku dapat pahala. Tak. Rahmatan. Ada rasa belas kasihan. Tolong dia, begitu. Kataballahu lahu bikulli sya'ratin, maka Allah tuliskan bagi tiap-tiap helai bulu rambut ataupun helai rambut tadi, marrat 'alaiha yaduhu hasanah wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan. Allah berikan pahala setiap helai rambut ni, Allah hapuskan dosa. Wa rafa'ahu bikulli sya'ratin darajatan, dan Allah angkatkan tiap-tiap helai rambut ini darajat di dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan kepada Abdullah Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an, dan telah disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala sanadnya sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama balik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan disebut pada Taurat, kitab Taurat, barang siapa menyapu akan kepala anak yatim pada hari Ashura, maka seumpama ia menyapu sekalian kepala anak yatim, dan ditanamkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiap-tiap bulu kepalanya pohon kayu yang berbuah daripada huli dan hulal sebilang-bilang bintang di langit. Inilah kitab Taurat.
barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan sepohon kayu yang berbuah, dia kata, di dalam syurga mengikut bilangan helaian rambut. Mana kalau budak tu botak, tak adalah rambut, dia kata. Nah, ini menunjukkan besarnya kelebihan mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Dan kayu yang berbuah daripada mana? Daripada huli. Itu daripada emas. Huli ini ialah emas ataupun emas, perak ni semua huli nama dia. Kita memakai huli, iaitu gelang emas, gelang perak, ni permata ni dinamakan huli nama dia. Hulal dan juga daripada permata-permata, pakaian-pakaian hulalum, iaitu daripada permata-permata, sebilangan bintang di langit. Mana besarnya kelebihan orang yang mengusap kepala anak yatim pada Yaumul Ashura mengikut dalam kitab Taurah. Mengikut dalam kitab Taurah, dia kata. Dan pada Jami' As-Saghir, ini karangan Al-Imam As-Sayuti, Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala, yang mana beliau digelar sebagai Ibnul Kutub, itu anak kitab-kitab. Kerana emak beliau melahirkan dia ketika mana? Ketika sedang cari kitab, melahirkan anak. Pada keliling dalam rumah dia ni penuh dengan kitab, kerana Imam Sayuti ni ayahnya adalah seorang yang alim. Jadi disuruh isteri dia ni, tolong ambil kitab tu. Mana isteri dia boleh tahu mana kitab. Isteri pun juga alim. Ambil kitab ni, ambil kitab ni, ambil kitab ni. Dia pergi nak ambil kitab, dia celah-celah kitab yang begitu banyak. Kepunyaan ayah Imam Sayuti ini melahirkan anak. Maka sejak hari itulah ulama gelar Imam Sayuti ini Ibnul Kutub nama dia. Ibnul Kutub. Dan Imam Sayuti ini memang betul Ibnul Kutub. Sehingga beliau pernah berkata, aku sebenarnya sudah sampai kepada mujtahid mutlak. Mana dia boleh berijtihad sendiri, tak perlu ikut mazhab lain. Tetapi aku masih lagi mengikut mazhab Imam Syafi'i. Beliau menghafalkan hadis dari sudut sanad dan matan lebih daripada 100,000 hadis. Sanadan wa matnan. Lebih 100,000. Kita hadis 40 pun tak tercapai. Lebih daripada 100,000 hadis dari sudut sanad dan matan. Kalau diikutkan, memang Imam Sayuti ini tidak ada tandingannya dari sudut hafalannya yang begitu kuat. Saya rasa lebih daripada 600-700 ribu. Sebab sekurang-kurang nak jadi Al-Hafiz pun sudah 600 ribu. 600 ribu hadis Nabi SAW dari sudut sanad dan matan. Maka Imam Sayuti digelarkan Al-Hafiz. Digelarkan kedudukan Al-Hafiz 600 ribu hadis dari sudut sanad dan matan. 600 ribu bukan 1,000, 600 ribu. Imam Sayuti rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu, berani kita nak lawan Imam Sayuti. Kalau Imam Sayuti kata ibu bapa Nabi SAW masuk syurga, berani kita nak lawan. Kita berapa hadis apa? Imam Sayuti kata ibu bapa Nabi SAW masuk syurga. Macam mana pula ibu bapa Nabi masuk neraka, sedangkan Nabi SAW belum diutus menjadi Rasul? Seorang ni boleh masuk neraka kerana tidak beriman. Tidak beriman. Sedangkan Rasulullah SAW belum diutus menjadi Rasul. Jadi ibu bapa Nabi SAW ni macam mana pula kita nak hukumkan dia kufur? Dia kufur dengan siapa? Dia kufur dengan Nabi siapa? Tunjukkan dia, Nabi SAW ni, ibu Nabi dan bapa Nabi SAW ni kufur dengan Nabi mana? Datangkan bukti bahawa terdapat betul-betul riwayat bahawa kufur
sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi diutus menjadi rasul. Bila tak utus jadi rasul, macam mana pula kita nak hukumkan kafir? Sedangkan Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyeksa hamba-hambaku. Allah berfirman, hamba-hamba kami ini, sehinggalah kami utuskan rasul. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diutus lagi. Ini ayat Quran. Hadis-hadis itu kalau bertentangan, mestilah kita maksudnya sebalik daripada itu. Dia tidak boleh kita faham di sudut zahir, tetapi mesti dipaham di sebalik itu, kerana ia bertentangan dengan ayat Quran. Oleh sebab itu Imam Suyuti mengarang satu kitab khusus kedudukan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan celupa. Jangan celupa. Kata ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Seorang ulama di Saudi, Syekh Saleh Maghamsi, beliau berpegang bahawa ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Ada seorang student buat PhD di Ummul Qura mendatangkan 3 pandangan dan memutuskan bahawa masuk syurga. Tapi geng-geng Wahabi ni tentang. Sekarang ni kalau buka YouTube, Syekh Saleh Maghamsi dia pangkah. Kerana Syekh Saleh Maghamsi kata ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Ibnu Taimiyah kata masuk ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Ibnu Taimiyah kata masuk neraka. Nak ikut Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Dia pun manusia. Berapa ratus ribu dia hafal hadis. Sanggup kita benda-benda yang tidak jelas kita nak pertahankan juga. Dalam ceramah sebut ibu bapa Nabi masuk neraka. Apa faedah? Apa faedah? Ni siapa ada convert sini? Contohnya. Ataupun seorang ustaz convert, kita kata dia cerita apa Islam. Soalan yang saya ada soalan ustaz. Ustaz hidup ke dah mati? Bapak saya dah mati. Islam ke kafir? Dia kata saya tampak Islam. Masuk neraka lah bapak saya. Berubah nak muka ustaz ni? Mesti berubah. Besok di akhirat, Rasulullah ini suruh kami semua beramal ni supaya masuk syurga. Nak tanya, bapak Nabi, ibu Nabi masuk neraka ke masuk syurga ni? Ni bahasa kurang ajar nama dia. Bahasa kurang ajar. Apa faedah ceramah-ceramah? Ceramah cerita ibu bapa Nabi masuk neraka. Hadis itu pun tidak jelas secara sharihnya kerana ia bertentangan dengan ayat Quran. Oleh sebab itu ada satu tesis di Ummul Qura sekarang ni, 3 pandangan yang begitu panjang dibahaskan. Kesimpulan dalam risalah tersebut, tesis itu, ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Boleh tengok. Begitu juga tentang pahala sampai tak sampai. Saya pergi ke makhtutah tempat tesis-tesis PhD di Riyadh baru ni, di Universiti Muhammad Su'ani, Imam Muhammad Su'ani. Saya cari sumber tesisnya. Saya jumpa dari sudut pahala sampai tak sampai. Tebal tesis PhD. Dia datang ke riwayat. Mana orang buat PhD ni dia memang ikhlas. Kesimpulannya bahawa pahala ni boleh sampai. Termasuk Ibnu Taimiyah menyebut pahala boleh sampai. Ibnu Qayyim juga menyebut pahala kepada si mati ni boleh sampai. Dengan niat sampai. Tapi ada pula golongan-golongan baru ni tak pakai pula pandangan Ibnu Qayyim, tak pakai pula Ibnu Taimiyah, dia pakai pandangan lain pula. Pandangan lain. Dia kata haramlah bid'ah, tapi makan dia yang pertama. Kalau pergi majlis tahlil, dia haram syekh ni bid'ah ni. Kalau bid'ah baliklah. Pergi balik. Ana belum makan lagi dia kata. Ana belum makan. Makan dia yang lebih. Kalau bid'ah balik terus. Kan? Itu bid'ah. Jadi jangan makan, sebab kamu makan juga berada dalam satu majlis yang diharamkan. Oleh sebab itu ulama bahas begitu panjang dalam masalah ni. Kita perlu berlapang dada. Kalau benda tak betul, kita kata tak betul. Tak kiralah siapa pun. Kalau betul, kita terima itu adalah betul, begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lebih baik kalau cerita ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni janganlah lebih-lebih. Sebab dalil yang tidak berapa kuat. Tak ada faedah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan pada Jami' As-Saghir karangan Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, jika adalah engkau kasih bahawa lembut hatimu dan ditunaikan hajatmu, sapu olehmu kepala anak yatim dan sedekahkan dia dan beri makan dia. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang suka hati ini nak jadi lembut dan segala hajatnya ditunaikan oleh Allah Ta'ala, usaplah kepala anak yatim dan berilah sumbangan kat dia, berilah makan. InsyaAllah Allah pemudahkan dan Allah makbulkan segala hajat kita. Begitu juga dalam riwayat yang lain daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki ni jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi qaswatal qalbi, dan beliau mengadu bahawa sungguhnya hati dia keras hati, tidak merasakan sentuhan bila diceritakan tentang neraka, dosa dan sebagainya ni. Pahala semua tak ada rasa apa, biasa je. Kalau makan-makan pun tak ada halal ke haram. Kalau orang kata ini entah halal ni, halal dalam perut dah Syekh, dia kata dah masuk dalam perut. Dia tak kira halal haram apa semua ni, hatinya tidak tersentuh. Cerita bab neraka apa semua ni tak ada rasa apa, keras hati. Saya telah huraikan bahawa ni menerusi kitab Hikam, perubahan waktu. Contohnya bila zuhur, tergelincirnya matahari. Sebab apa zuhur ni dipilih waktu tergelincir? Zawal ni asalkan hilang. Mana hilangnya, hilang. Bila hilang segala sifat-sifat manusia, hilanglah pandangan kita kepada makhluk, maka ketika itulah terpandanglah kepada Allah. Barangkali waktu zuhur ni sebelum kita sembahyang zuhur, kita ni terpandang kepada dunia, kerja kita, orang semua, kita lalai ke Allah. Oleh sebab itu bila zawal saja dinamakan zuhur, mana jelas untuk musyahadah, jelasnya kamu musyahadah Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan dunia ini, tinggalkan sesuatu yang tidak mengingatkan Allah, maka kamu akan terpandang kepada rahmat dan kebesaran keagungan Allah. Oleh sebab itu dinamakan zuhur. Kalau kamu mengekalkan keadaan kamu cari dunia ni, maka kamu tidak terpandang Allah. Jadilah orang ni pecah amanah, jadi orang ni tidak jujur, dia dengan Allah pun tak jujur. Kita nak bagi orang ni jujur, biar dia kenal Allah, tak jujur lah, semayang pun tidak tepat masa, maka dia tidak amanah dengan Allah. Orang lain lagi dia tak amanah dah. Pergilah hantar kursus integriti apa semua, tak ada apalah. Kursus sana dapat sijil, kursus sana cukuplah kursus. Masuklah SKT apa semua, adalah kursus sekian-sekian, tak ada faedah. Kursus dia, pembentukan dalam tak ada. Tetapi dalam ilmu tasawuf membahaskan kenapa nama zuhur, li zuhuril haqqi, kerana menzahirkan kebenaran, iaitu terpandangnya kepada hak yang sebenarnya Allah. Apabila kamu mengedapikan, kamu tidak terpandang lagi kepada makhluk, tak terpandang kepada dunia, maka ketika itu Allah singkapkan hati kamu sehingga terpandang kepada keridaan Allah, terpandang kepada rahmat Allah, terpandang kepada keridaan Allah. Oleh sebab itulah waktu zuhur ni dinamakan zuhur. Kenapa zuhur? Li zawali, dihilangkan segala, iaitu sifat-sifat makhluk, sifat-sifat dunia ni. Zahirlah dinamakan zuhur. Dinamakan zuhur. Kalau sembahyang zuhur ni kat pukul 4, dengan Allah pun dia boleh buat, dengan manusia lagi lah dia tipu. Dengan Allah pun dia tidak menzahirkan, tidak nak mendampakkan Allah, nak mendapatkan rahmat. Dengan dunia lagi habislah, hanyut dia akan jadi hanyut, dia pasti dia hanyut gitu. Ini adalah ilmu tasawuf. Dia akan membahaskan apa itu subuh, apa itu zuhur,
apa itu asar, sebab apa nama dia zuhur, sebab apa nama dia asar, sebab apa dia nama maghrib. Sebab apa dia maghrib gitu. Sebab apa nama dia isyak. Istilah ini dalam ilmu tasawuf, dari sudut ilmu fiqh begini, tapi dari sudut ilmu tasawuf ada di sebaliknya gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila dia mengadu tentang keras hatinya, maka Nabi SAW bersabda, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in sarraka an yalina qalbuka, kalau kamu suka bahawa akan lembut hati kamu, famsah bi ra'sil yatimi wa at'imhu, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada dia. Beri makan. Jangan bulan Ashura dia nak ni berderet semua anak yatim. Bagi tahun depan pula 10 Muharram, tahun depan pula 10 Muharram. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas Yaumul Ashura, sepanjang waktu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi katanya, sapu olehmu akan kepala anak yatim baginya, daripada belakang kepada hadapan kepala. Kalau anak ni lah anak yatim, ayah meninggal dunia, ibu dia ada, maka nak disapu ke mana? Kalau ayah dia ada, ibunya tiada, nak sapu kepala dia dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Adakah kita sama saja daripada umbun daripada dahi ni tarik ke belakang, mak dia hidup ke mak dia mati sama je ke, ataupun ada kelainan sedikit? Syekh kita ni ajar cara nak mengusap kepala anak yatim. Kalaulah ibunya meninggal dunia, bapanya meninggal dunia, ibunya masih ada. Ini kaedah dia kata. Dan lagi katanya, sapu olehmu akan kepala anak yatim. Mana bapaknya meninggal dunia, mak dia ada lagi. Sapulah olehmu akan kepala anak yatim baginya daripada belakang kepada hadapan kepalanya, daripada belakang bawa ke depan. Dan kanak-kanak yang ada bapanya, kanak-kanak yang ada, betul kan? Bukan dan bapanya. Dan kanak-kanak yang ada bapanya, bapa dia masih ada, bapanya masih ada, mak dia meninggal dunia, daripada hadapan kepada belakang, daripada hadapan ke belakang. Macam mana nak tanya Ustaz Lias? Kau mak kau hidup ke mati? Orang ramai berderet, Ustaz malam ni 10 Muharram ni, malam 10 Muharram ni kita ada 200 anak yatim. 200 anak yatim. Seorang-seorang kita tanya, "Dek, bapak kamu hidup?" Dia kata, "Bapak saya hidup." "Oh, bapak hidup mana satu ni?" "Bapak hidup." "Bapak hidup." "Bapak hidup depan, ke belakang." "Ni bapak dah meninggal dunia." "Bapak meninggal dunia, mak hidup." "Mak hidup." So, daripada belakang pergi ke depan. Kalau dua-dua macam mana? Dua-dua. Betul, dua-dua. Begitu. Ini di antaralah yang disebut oleh para alim ulama. Kalau seorang dua orang boleh lah. Kalau ramai-ramai kira kita anggapkan samalah semua. Hukum di sudut cara menyapu, mengusap kepala anak yatim, ini disebut oleh ulama. Disebut oleh ulama, kalau bapanya meninggal dunia, maknya masih ada, maknanya daripada belakang ke depan. Tapi kalau bapaknya ada, maknya meninggal dunia, iaitu daripada hadapan ke belakang. Daripada hadapan ke belakang. Ini cara nak mengusap kepala anak yatim. Sama balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala.
Adapun sedekah seperti barang yang disebut pada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sedekah hari Ashura, ini kelebihan sedekah, dilatih pada yaumul Ashura, tapi sedekah ni berterusan sampai bila-bila masa, sampai bila-bila. Kelebihan sedekah, sedekah pada hari Ashura adalah seperti ia sedekah setahun. Dan satu riwayat, barang siapa manfaat padanya 1 dirham, diganti oleh Allah Ta'ala akan dia 700 dirham atau 700 darahim, jamak dirham. Dan tiap-tiap dirham yang dinafakahkan dia di dalam taat kepada Allah Ta'ala, maka iaitu terlebih berat pada Allah Ta'ala daripada 7 petala langit dan bumi. Yang ketujuh, dan barang siapa sedekah dengan 1 dirham, daripadanya digantikan Allah Ta'ala atasnya 1000 dirham. Ini kelebihan bersedekah, bukan terbatas pada Yaumul Ashura sahaja. Hikayat. Tatkala mendengar seorang laki-laki daripada orang yang alim menyebut hadis ini, kelebihan bersedekah ni, bila dia dengar hadis ni, dia pun rajinlah bersedekah. Yaumul Ashura ni tiba-tiba mengaji, ada orang kata, hadis tu tak sahih tu, hadis tu tak sahih. Macam sekarang ni, tak sahih, dhaif, banyak sangat dhaif. Akhir zaman ni yang paling banyak dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Hamba-hamba Allah ni. Dia pun hidup zaman ni. Kalau saya cerita tentang Jepun, saya punya cerita betul ke? Arwah datuk saya punya cerita betul? Arwah datuk saya lah lebih betul, sebab duduk di zaman Jepun. Dia lah makan ubi kayu lah apa semua. Kita pun cerita macam hebat, cerita tentang zaman Jepun, tapi tak sempat pun zaman Jepun. Betul ke? Mana lebih tahu? Orang lebih hampir lagi tahu. Imam Nawawi lebih tahu ke? Ulama sekarang lebih tahu. Ulama sekarang di atas pembacaan, bukan di atas yang hampir dengan guru dia. Guru dengan guru itu lebih diyakini daripada tengok buku. Itu di atas kepahaman dia, di atas kepahaman. 2-3 tahun nanti dia jumpa pula kitab lain, dia berubah pula. 3 tahun 4 tahun lagi berubah pula. 3 tahun 4 tahun pula berubah. Tak percaya pergi tengoklah kitab-kitab yang ada sekarang ni. Dia juga yang keluarkan hadis macam Syekh Albani ni banyak kharrajah Albani. Allah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Sebelum meninggal dunia, 500 hadisin taraju' Albani. Imam Albani, Syekh Albani ni, dia taraju', dia tarik balik hampir 500 hadis sebelum dia meninggal dunia. Dia kata anak tersilap, yang disebut sahih rupanya dhaif, yang disebut dhaif rupanya sahih. Dia sebut lebih 500 hadis. Nama kitanya Taraju' Albani. Kalau dia hidup lagi, agak-agak berapa? Kalau kita baca kitab Syekh Albani, boleh sebagai perbandingan, tetapi bukan kita pakai itulah kata putus. Ini Syekh sebut, Syekh Albani kata, pembandingan boleh, kata putus tak boleh. Kata putus tak boleh, sebab beliau tidak konsisten dalam mentakhrijkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau di atas kajian, bukan di atas guru. Beliau tak ada guru yang betul-betul yang diyakini. Ada orang kata guru dia ayah dia, ada orang kata tak jelas, tetapi beliau seorang yang bersungguh-sungguh. Alhamdulillah di sudut itu, sekadar pembandingan, tak boleh pegang itu. Beginilah cerita Tok Syekh ni. Dia kata, saya dengar hadis ni, saya pun bersedekah lah. Hikayat, tak kala mendengar seorang laki-laki daripada orang yang alim menyebut hadis ini, maka bersedekah ia pada harinya 7 dirham. Maka tak kala didengar pula pada orang yang alim itu mengulangi membaca hadis ini, katanya hadis tiada sahih. Tiba-tiba barangkali akan datang, hadis tu tak sahih.
Saya baru jumpa lah ni kitab ni kata hadis ni tak sahih. Ni tak tahu, tak sahih. Mula-mula kata buatlah. Kemudian hadis ni tak sahih lah, dia kata. Maka senya telah aku nafkahkan 7 dirham, maka tiada aku dapat baginya ganti suatu. Maka tak kala datang malam, datang seorang laki-laki dengan 7,000 dirham, berkata, ia ambil olehmu hai orang yang mendustakan, dan jikalau ia sabar hingga hari kiamat adalah lebih baik bagimu. Intaha. Bila kita dah sedekah-sedekah, wallah hadis dhaif rupanya. Macam kita lah buat semayang sunat. Bila mengaji dengan ustaz ni, ustaz kata semayang tasbih tu dhaif tau. Dhaif. Udah tu mesej Ustaz Syukri. Macam mana ustaz, dia kata? Orang kata hadis tasbih tu dhaif. Dhaif. Kau dah buat pula tu. Dah lama dah buat tasbih. Macam mana dia kata? Dhaif tu sebahagian ulama yang kata dhaif. Lebih pada 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis solat tasbih. Takkan 50 orang ni semua pakai dhaif. Bukan seorang. Bacalah kitab, satu kitab Ahkamus Salat Tasbih berdasarkan sanad. Lebih dari 50 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat tasbih ni ada, hanya dipertikaikan dari sudut kelebihannya. Semayang sunat tasbih memang tak sama dengan semayang lain. Nama solat tasbih semayang istisqa. Kenapa kita takbir banyak? Kenapa semayang macam semayang hari raya? Nampak ni? Nama pun semayang istisqa. Baru ni kita semayang istisqa, takbir. Tu imam kata takbir macam semayang raya. Macam semayang raya pula. Nampak ni? Semayang gerhana matahari, gerhana bulan, lain pula. Dia ada 2 kali rukuk. 2 rukuk tak batal ke? Dah itu semayang dia. Nama pun semayang istisqa, nama pun semayang gerhana, nama pun semayang tasbih. Jangan dikira lah ini lain. Kenapa lah lama-lama pula berdiri, ada pula tasbih. Nama solat tasbih. Nama pun solat tasbih. Hanya fadilat itu sahaja yang ada berbeza riwayat. Semayang itu tetap ada. Yang kata dhaif, ana wasalah lah, kamu tak payahlah buat. Itu pandangan kamu. Itu pandangan guru kamu. Pandangan ulama-ulama lain mendatangkan riwayat tasbih tetap ada. Tasbih tetap ada. Dan ianya adalah sunat. Tiba-tiba hamba Allah ni bila kata Allah, dia kata dah terderma pula, dah sedekah pula 7 dirham, macam mana nak ambil balik? Rupa hadis itu dhaif. Malam tu dia bermimpi. Ni mimpi lah. Mimpi. Hei orang mendustakan hadis ini, jikalau kau sabar hingga hari kiamat adalah lebih baik bagimu. Bila ada sedekah-sedekahlah. Allah Subhanahu wa taala tahu di atas niat kamu. Tu dia. Dan disebut pula bahawasanya seorang laki-laki yang fakir, yang mempunyai ayal, yang mempunyai keluarga, berkata ia bagi qadi, aku datang akan dikau minta syafaat dengan hormat hari ini. Dia jumpalah Tok Qadi ni. Dia kata hari ini ialah Yaumul Asyura. Dia kata dermalah saya bang, saya ni susah. Tuan Qadi, keluarga saya pun susah. Ni hari Yaumul Asyura ni pahala besar. Bahawa engkau berilah akan daku begian-gian. Maka ditolakkan dia. Di antara dia memberi akan dia, maka pecah hatinya, maka datang ia kepada Nasrani. Dia jumpa orang Kristian dan berkata ia baginya dengan hak Yaumul Asyura, engkau berilah akan daku. Maka berkata baginya, apa hajatmu? Sebut olehmu akan hajatmu. Maka bahawasanya telah engkau bersumpah dengan yang terlebih besar. Maka katanya iaitu 10 manurati. Man nama dia. Dalam Islam ni ada dinamakan al-mannu. Al-mannu ni di sisi mazhab Hanafi timbangannya lah 812.5 gram.
Di sisi jumhur ulama 773.5 gram. Dia dalam timbangan ni Hanafi dengan Syafi'i dengan jumhur memang tidak sama. Termasuklah mud, termasuklah dari sudut qolah tak sama. Contoh satu mud mazhab Hanafi dia lebih berat lagi satu mud. 0.779187112. Jumhur 0.51945808. Oleh sebab itu kalau kita nak bayar zakat, kalau ikut mazhab Hanafi dia lebih lagi berat. Contohnya kalau kita mazhab Hanafi katakan RM7, barangkali dalam mazhab Hanafi RM10. Kalau kita 14, barangkali dalam mazhab Hanafi dia jadi 19 ataupun RM20. Kita punya resip sekarang ni ada dua. Ada 7, ada 14. Kalau kita makan sekarang kata 14, barangkali dalam mazhab Hanafi dia akan jadi lebih sikit. Iaitu boleh jadi, dia boleh jadi barangkali 14 boleh jadi 18. Ini nama dia man. Al-mannu nama dia. Timbangan 812.5 gram dalam mazhab Hanafi. Adapun jumhur 773.5 gram. Maka diberikan satu man nama dia. Iaitu diberikan man 10 man. Mana 10 kali jumhur kita kali 773.5 gram daripada roti, dan 10 man daging dan 2 dirham. Ini cerita ni panjang. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منه الدواب فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علاني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتفه قد علت قوما إذا جلسوا ولا يرى عند الولادة صفي ذا بمختتن.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يذا بمختتني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار والسراق ومن مهان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.